Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Berapa nanti? Baik, Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Saya Alhamdulillah. Suara pun serak lagi ni. Oh ya. Ketupat lebih sangat ke ais? Lebih sangat. Masya Allah. Tapi apa pun, insyaAllah kita nak kongsikan dengan rakan-rakan pendengar kita bersama dengan Timbalan Presiden DPIM pada petang ini, insyaAllah. Dan bila cakap tentang pemilikan hartanah dan kesan kepada ekonomi umat Islam, kalau kita lihat baru-baru ini juga Bank Negara Islam, Bank Negara Malaysia telah menetapkan syarat tempoh bayaran balik pinjaman perumahan dipendekkan daripada 45 tahun kepada 35 tahun saja. Jadi apa pandangan secara peribadi Tuan Haji sendiri dan apakah kesan kepada pemilikan hartanah sebenarnya untuk perkara ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada petang ini sekali lagi Dewan Perdagangan Islam Malaysia dapat bersama-sama bersiaran ke udara, dan Alhamdulillah kita masih lagi berada dalam bulan Syawal. Bagi pihak DPIM kita mengucapkan ucapan selamat Hari Raya Minal Aizin wal Faizin kepada seluruh pendengar Radio IKIM FM, saluran pilihan anda. Jadi Alhamdulillah kita melihat perkembangan hari ini, walaupun kita merayakan Aidilfitri dengan cukup meriah, tetapi dari aspek ekonominya kita masih lagi di tahap yang agak suram, dan banyak perkara-perkara yang melibatkan isu rakyat, isu kehidupan ni masih lagi mencengkam. Betul. Terutamanya golongan pendapatan rendah dan sederhana. Dan dalam konteks ini saya rasa isu perumahan merupakan isu yang sangat penting hari ini. Tidak pernah putus-putus sepanjang masa dalam media. Saya tengok rancangan program pagi IKIM FM pun sekarang ni pun antaranya topik perumahan ni sering diperkatakan. Betul. Dan memandangkan perumahan ni merupakan benda yang sangat penting dalam kehidupan semua manusia. Dan dia merupakan keperluan asas manusia. Betul, tempat tinggal tempat tinggal, pakaian, makanan disebutkan, 3 perkara asas ni. Tetapi hari ini kita lihat perumahan ni merupakan suatu keperluan yang sangat mencengkam bagi kehidupan dalam konteks golongan pendapatan rendah sederhana. Dan kerana itulah kalau kita lihat hari ini Bank Negara Malaysia membuat satu ketetapan dan peraturan di mana pinjaman perumahan yang dulunya boleh sampai 45 tahun tempoh bayaran balik, sekarang disingkatkan kepada 35 tahun adalah kerana disebabkan sejak hari ini berlaku trend ataupun budaya banyak pinjaman-pinjaman tidak dapat dibayar. Pinjaman untuk membeli rumah tidak dapat dibayar, dan akhirnya rumah terpaksa dilelong, dan kesan kepada peminjam juga akan diisytiharkan muflis ataupun bankrupt. Jadi ini satu isu yang pada saya sangat memberi kesan kepada, bukan saja kepada individu yang menerima kesan tersebut, tapi kepada perkembangan ekonomi kita kan. Kerana dalam Islam kita ada maqasid syariah, 4 maqasid syariah yang kita faham bahawa dalam Islam kita perlu memelihara 4 matlamat syariah kita, iaitu pertama hifzuddin, memelihara agama; kedua hifzul akal, memelihara akal; ketiga hifzun nasab, memelihara keturunan; dan yang keempat ini yang kita nak kongsikan ni, hifzul mal, maknanya memelihara harta. Jadi kalau dalam kehidupan kita ni benda yang asas dalam kehidupan kita, rumah pun kita tak dapat nak maintain. Ada beli rumah tak boleh bayar pinjaman, akhirnya rumah pun terlepas, terlelong. Jadi pada saya matlamat syariah ni, maqasid syariah yang keempat ni kita tak dapat jayakan. Jadi kalau dalam kehidupan ini bila rumah tidak dapat pertahankan, kehidupan itu sendiri akan terjejas, rumah tangga akan terjejas. Dia membabitkan, memberi impak yang lebih besar lagi selepas itu Jadi isu perumahan ini pada saya isu yang sangat penting kita berikan perhatian, dan dia memang memerlukan banyak perbincangan bagaimana untuk kita nak melahirkan masyarakat yang bukan saja mampu membeli, tetapi mampu juga bayar balik pinjaman dan boleh maintain kan. Jadi itu yang dalam hadis Nabi pun ada disebut bahawa pada akhir zaman kelak ni manusia harus menyediakan harta untuk menegakkan urusan agama dan juga urusan dunia dia. Jadi kalau kita ni rumah yang asas pun kita tidak boleh nak bertahan, ataupun tak ada sekarang ni banyak generasi muda yang tak ada rumah lagi nanti. Betul. Umur 35 tahun, 40 tahun masih lagi menyewa. Tak mampu. Betul. Bukan kerana mereka
Ataupun cari rumah tak jumpa, tapi mereka cari rumah jumpa tapi tak mampu nak beli. Tak jumpa harga yang boleh kan. disepadankan dengan gaji. Jadi itu yang perlukan perbincangan, dan insya-Allah lah Dewan Perdagangan Islam Malaysia sentiasa mencari jalan bagaimana untuk nak membantu memberikan cadangan syur kepada semua pihak lah, pihak kerajaan, pihak swasta, pihak yang berautoriti, institusi agama, institusi masyarakat, bagaimana isu perumahan ini kita dapat tangani dengan baik kan. Dan Tuan Haji sendiri rasa bila kata dia menurunkan tahun itu, jumlah tahun daripada 45 tahun kepada 35 tahun saja, maknanya 10 tahun juga diskaun tahun itu, adakah dia lebih akan membebankan ataupun sebenarnya dia membantu untuk mengelakkan hutang yang lebih lama sebenarnya? Ya, kalau bila dia pinjaman dia panjang, maknanya peminjam terpaksa membayar bank charges. Kalau pinjaman konvensional interest lah. Kalau Islamic pinjaman disebut bank charges ataupun profit margin yang diambil oleh bank tu akan bertambah kan. Jadi ini merupakan bebanan tambahan beban. Cuma kalau kita Yati nak saya bagi satu contoh kalau sekarang ni pinjam rumah, kalau kata rumah teres 400,000, sekarang ni harga rumah teres sekitar di Rumah Kelam 400,000. Betul. Kalau pinjam 35 tahun, peminjam terpaksa ataupun perlu membayar sebulan bayaran balik 2,500. Jadi kalau pendapatan isi rumah, kalau kata sekarang ni graduan muda, pasangan muda baru berkahwin, 2,500 pendapatan kan, rata-rata. So maknanya pendapatan isi rumah 5,000, bayar rumah 2,500. Kalau pakai kereta lagi berapa ya? Kalau kereta MyV, saya tanya dengan pegawai saya tadi, kena bayar 650 ataupun 700. Dah. Jadi MyV tu dia tak boleh bergerak je, kena isi minyak juga. Betul. Kena maintain juga. Dah jadi kos kenderaan 1,000, katakan 2,500 dah jadi, tambah kenderaan dah 3,500. Lagi PTPN lagi, pembelanjaan isi rumah lagi, letak bayar letak anak dekat nursery lagi. Jadi boleh memang loan tidak akan bahasa ekonomi dipanggil tak manageable lah, tidak boleh diurus dengan baik kan. Itu kalau kita letak 4,000 gaji isi rumah. Jadi maknanya sebab itu kalau kita tengok rating kita Malaysia sekarang ni, tahap keberhutangan isi rumah di Malaysia ni ialah 140% daripada pendapatan. Maknanya kalau pendapatan dia 1,000, dia akan berhutang 1,400. Ini trend sekarang ni. So, lebih daripada sepatutnya. Kalau pendapatan dia tu kata 5,000, dia berhutang mungkin 6,500. So maknanya kalau dia ada hutang rumah, ada hutang kenderaan, ada hutang PTPN, ada personal loan kan. So maknanya akan ada setiap bulan tu loan yang dia tak bayar, dia akan miss satu loan. Jadi itu trend yang berlaku sekarang ni. Jadi Malaysia ni kalau mengikut statistik kajian, Malaysia champion lah dari segi keberhutangan, kadar keberhutangan tu dengan berbanding dengan pendapatan. Ini yang membimbangkan. Kalau kita tengok dalam statistik dibuat, Malaysia 140. Even Indonesia 38% dia punya berhutang. Saya pun sering ke sana meninjau bagaimana sistem kewangan dan juga sistem perumahan mereka. Oleh kerana mereka sana ni kurang berhutang. Mereka beli rumah secara cash, beli bayar installment terus tanpa berhutang kan. Sebab itu dia 38%, Thailand 53%, Korea 101%, negara maju. Amerika Syarikat tinggi, kita tahu 123%. Amerika pun sekarang dilanda kegawatan. Kemudian Singapura 105%. Jadi Malaysia champion 140. Maknanya bab berhutang ni Malaysia hebat lah. Dan dalam akibat daripada hutang ini, sehari kita dapat melahirkan seorang yang muflis, bankrupt, sehari 53 orang purata dia. Dan purata dia ialah golongan pertengahan antara umur 25 yang baru keluar universiti, kerja setahun 2, sampailah umur 44 tahun ni, bayar-bayar saya ni 44 tahun ya ke bawah kan. Maknanya membimbangkan, maknanya generasi yang ada pendapatan ataupun graduan eksekutif muda yang banyak berhutang dan hutang tak terkendali. Dan itu belum lagi melibatkan kad kredit dan sebagainya itu baru perumahan. So kalau ikut rating dia, yang banyak bankrupt ni, pertama pinjaman perumahan. Kedua kenderaan, ketiga personal loan.
disebabkan kegagalan membayar pinjaman. Dan ini pula berkait pula dengan gaya hidup masyarakat kita kan, golongan muda kan. Betul. Jadi oleh kerana mengikut kehendak cita rasa dan trend gaya hidup. Jadi contohnya pasangan yang baru berkahwin, kalau zaman saya tu boleh lagi naik motosikal kan. Zaman sekarang ni saya tak sanggup kan. Jadi itu maknanya perubahan lifestyle yang menyebabkan orang terpaksa sanggup berhutang. Betul. Untuk nak menjaga lifestyle kan. Betul. Itu jadi kesannya sangat inilah Yati. Sebab dia memberi dominus impact sebenarnya ya. Daripada satu masalah dia akan membawa pada masalah-masalah yang lain yang lebih besar lagi, yang melibatkan masyarakat jugalah ya, bila seorang individu berhutang seterusnya sehingga ke perkara-perkara yang lebih besar. Dan sebagai seorang yang berkecimpung dalam bidang hartanah ini, Tuan Haji, kalau boleh nak minta sedikit pendapat lah juga ya tentang kalau sebagai pemaju hartanah ni, apa ini sebenarnya faktor ya penyebab kenaikan harga rumah? Sebab kalau sebagaimana daripada awal tadi pun Tuan Haji menyatakan bagaimana harga rumah itu sendiri mahal dan sebagainya, itu menyebabkan lebih banyak hutang yang terpaksa ditanggung. Dan kadang-kadang macam tadi lah, rumah pun dengan usia, dengan gaji yang ada, tak dapat nak beli rumah yang serendahnya pun kadang-kadang tak pernah nak dapatkan ini. Jadi apa pandangan Tuan Haji sendiri? Ya, memang saya akui walaupun saya ni sebagai seorang pemaju perumahan, berkecimpung aktif lebih pada 15 tahun, tapi saya juga sebagai pembeli, saya juga jadi pengguna. Jadi saya boleh meletakkan diri saya di kedua-dua belah pihak kan. Saya memahami lah tekanan yang dihadapi oleh generasi muda sekarang untuk nak beli rumah. Tetapi kita kena harus masyarakat harus mengakui hakikat bahawa dalam proses pembangunan sesebuah perumahan, dia kos ini bukan sahaja kos pembinaan ya. Yang rata-rata orang faham kata kenaikan kos binaan. Pembinaan ni kata simen, besi kan, kayu, kayan dan sebagainya. Tapi bukan itu cuma 50% saja komponen. 50% saja sebenarnya. Pembinaan cuma 50% saja daripada harga perumahan. Selebih itu ialah kos tanah, tapak tanah tanah yang nak dibangunkan. Kemudian kos infrastruktur. Dan ini masyarakat umum tak mengetahui bahawa sesuatu pembangunan tu kos infra dia tu kan, membina jalan, membina longkang, memasukkan bekalan air, memasukkan bekalan elektrik, memasukkan talian telefon. Semuanya tu ditanggung oleh pihak pemaju, bukan kerajaan. Jadi pemaju paksa lagi tambah lagi kos memasukkan. Kemudian pemaju juga perlu membayar kos-kos dipanggil bayaran-bayaran kepada pihak autoriti ataupun agensi-agensi kerajaan yang banyak, berpuluh-puluh, hampir 40 bayaran untuk satu pembinaan. Kerajaan negeri, PBT, Tenaga Nasional, bekalan elektrik, bekalan Jabatan Pengairan dan segala-galanya. Jadi kos itu kadang-kadang mencecah 10% daripada harga rumah. Maknanya kalau harga rumah tu 400,000, bayaran pada bermacam-macam autoriti kerajaan ni hampir 40,000 untuk satu rumah. Dan akhirnya bagaimana maju meletakkan harga rumah apabila pemaju mengira berapa kos semuanya, beli tanah berapa, kos binaan berapa, kos infra berapa, kos autoriti berapa, bayaran konsultan, katakanlah semua kira kos tu 350,000. Jadi kalau Yati sebagai seorang ahli usaha, ahli perniagaan, kos 350,000, Yati nak jual apa? Ataupun RM35, paling kurang pun RM40 lah ya, dapatlah untung RM5. So itu maknanya kalau 350,000, pemaju perlu sekurang-kurangnya 15% keuntungan kan. Itu pun kira rendah. Sama kalau dah 350,000, 15% baru sekitar 400,000. Jadi masyarakat terus tak, 400,000 harga rumah mahal, pemaju untung. Maksudnya harga yang sekarang ada di pasaran memang sewajarnya begitu. Pada saya, pemaju masih meletakkan harga yang munasabah. Kecuali produk-produk yang di tengah-tengah bandar yang kita panggil produk high-end. Ini berbeza sebab kedudukannya, kemudian dia punya spesifikasi dia, dan juga dia punya value yang diberikan. Jadi maknanya kalau harga rumah yang 450,000 ni pada saya harga pemaju reasonable. Jadi isu dia sekarang ni ialah kemampuan, ialah kerana pendapatan. Kan pendapatan tu kecil. Harga rumah, even harga barang lain pun naik, bukan saja rumah.
Mi goreng pun 10 tahun dulu baru RM2 je. 10 tahun. Sekarang dah RM4.5 mi goreng. Itu kalau dekat kampung. Kalau dekat Damansara mi goreng dah mungkin RM7. Yang ada RM17. Kalau pergi kopitiam lebih lagi kan. Jadi gandaan harga produk, sesuatu produk memang kita tak boleh elak kenaikan dia. Tinggal lagi aspek yang kedua, macam mana kita nak membantu golongan muda untuk mampu membeli. Ini mungkin ada alternatif yang mungkin kita boleh bincang. Kalau tak sempat sesi ni akan datang, kita akan panjangkan lagi alternatif ini yang kita nak tahu sebenarnya intipati daripada apa yang kita cuba bincangkan pada petang ini. Dan bagi anda rakan pendengar IKIM FM yang ingin sama-sama berinteraksi bersama dengan Tuan Haji Mat Sahar di talian kita, boleh anda terus hubungi kami di talian 0362051500, juga di Facebook ikim.fm. Tidak ketinggalan, boleh anda sama-sama ikuti di Twitter juga, boleh anda letakkan soalan anda di sana. Dan tidak ketinggalan satu lagi medium, iaitu menerusi SMS. Typekan SMS anda IKIM, jarakkan persoalan anda dan hantar ke 39111 untuk sama-sama bertanyakan soalan kepada Tuan Haji Sahar kita di konti, untuk kita sama-sama bincang tentang pemilikan hartanah dan kesan kepada ekonomi umat Islam. Terutama sekali umat yang muda-muda ni lah ya, sebab generasi ni akan berada lama dan waktu ni kita nak bersama dengan rakan kita di talian. Pemanggil pertama, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Nama saya Hisham. Silakan Cik Hisham. Saya baru lepas dengar berkenaan dengan IKIM punya maklumat pembelian rumah kan. Okey, saya memang nak beli rumah, memang satu cita-cita setiap orang lah, memang nak beli rumah. Tapi masalahnya sekarang ni ada satu program package rumah yang dibuat khas untuk orang Melayu, orang Islam sahaja. Program tu di bawah program Al-Fafa Holding. Boleh tak saya nak dapat kenapa pihak yang boleh saya tahu dengan penceramah kita siapa ya? Maaf, saya bawa Tuan Haji Sahar. Tuan Haji Sahar. Ya. Encik apa ni? Tuan Haji Sahar. Tuan Haji ya, saya dengar ni. Saya berkenaan dengan perumahan Al-Fafa. Dia menggunakan konsep Islamik, tapi saya tak pasti kenapa dia terlalu murah dan kena mendahului dulu duit sejumlah RM89,000. Lepas tu baru dia jalankan selama tempoh 3 tahun, baru diserahkan rumah tu. Ya, macam mana kedudukannya sebenarnya? Boleh search dengan internet, type je Al-Fafa Holding ke Al-Fafa Perumahan. Ya, insyaAllah. Al-Fafa memang keluar dia punya statement tu. Ya, terima kasih Encik Hisham untuk soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin juga waktu ini kita nak raikan satu lagi memanggil untuk sama-sama kita kumpulkan rakan pendengar kita di talian saat ini bersedia. Assalamualaikum, siapa di sana? Hello. Ya, siapa tu? IKIM ya? Ya, saya. Siapa di sana? Saya Nasaruddin. Ya, Encik Nasaruddin. Silakan. Saya nak cakap dengan Tuan Haji Sahar. Silakan terus. Okey, Assalamualaikum Tuan Haji. Ya, Waalaikumsalam. Saya lihat pada kenaikan harga rumah yang mendadak Tuan Haji ya. Kalau kita tengok pada intermediate lot macam rumah link house kan. Ya. Yang hak kita yang sebenarnya dinding belakang, dinding depan, lantai dan atap. Ya. Kiri kanan kita share dengan orang sebelah lah. Ya. Sama juga flat yang betul-betul yang hak kita pun tak pasti. Sebab lantai pun hak orang, bumbung pun hak orang. Bumbung pun hak orang juga. Ya. Jadi harga sampai RM400,000, RM500,000. Jadi apa komen Tuan Haji dengan kenaikan yang Okey, saya jawab. Terima kasih. Terima kasih Encik Nasaruddin. Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam. Macam mana kalau kita boleh respon sedikit, Tuan Haji? Ya, dua soalan ni Cik Hisham tentang skim pembelian rumah yang melalui konsep yang dinyatakan tadi tu. Memang saya pun ada dengar konsep ni, dan saya rasa pun konsep ni pun ada di iklankan dalam media cetak. Cuma secara umumnya saya boleh nyatakan di sini bahawa peraturan pembinaan rumah di Malaysia ini terikat dengan Akta Pemajuan Hartanah yang dikawal oleh Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan. Dan di sini sebenarnya melalui Akta dan Pemajuan dan Pelesenan ni, kepentingan pembeli itu dijaga. Tetapi pemaju juga yang
yang berdaftar dengan Kementerian Perumahan yang mempunyai lesen juga perlu mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan. Jadi saya lihat kecenderungan beberapa syarikat ataupun pihak yang cuba membuat pendekatan konsep yang baru, pendekatan yang berbeza dengan syarat-syarat ataupun akta yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan ini, perlu bertanggungjawab memastikan konsep yang dibuat itu benar-benar boleh memberi bahasa Inggeris kata boleh deliver, boleh diserahkan kepada pembeli rumah itu tanpa ada kesan ataupun risiko lah. Sebab maknanya nak kutip duit sekarang, nak siap lagi 3 tahun. Mungkin duit tu akan dilaburkan ke tempat lain kan. Jadi ini agak berbeza dengan konsep ataupun pendekatan yang dipakai sekarang di Malaysia. Jadi saya sarankan supaya pembeli supaya dapat lebih berhati-hati lah, menyemak status syarikat, kemudian membuat rujukan kepada Kementerian Perumahan, dan juga merujuk kepada pihak apa yang mempunyai kemahiran undang-undang. Contohnya pihak peguam untuk mendapatkan nasihat undang-undang kan. Jadi saya bimbang dengan tawaran-tawaran yang mungkin digambarkan pakej yang menarik, murah, tapi ada sembunyi di sebalik itu ya. Saya tidak berani nak meletakkan gambaran yang negatif peringkat awal ni, tapi pada saya lebih baik disemak dulu kan. Lebih bersikap berhati-hati. Dan seperti kami sekarang ni kita ada Persatuan Pemaju Hartanah Bumi Putera. Kita boleh mencadangkan nama-nama pemaju ataupun projek-projek yang kita rasakan boleh diberi cadangan ataupun boleh recommend. Itu yang boleh dibantu setakat itu lah ya. InsyaAllah. Soalan yang kedua Encik Nasaruddin ni tentang isu dia kata rumah 20-70 tu maknanya sepadannya cuma dalam kotak tu, dan begitu juga flat. Seperti yang saya nyatakan tadi awal dengan Yati, maknanya itulah kos perumahan sekarang ni. Sebab dalam konteks perumahan ni, pemaju ialah satu pihak, tetapi di bawah pemaju ada 140 subsektor lain yang buat kerja tu, kontraktor, plumber, electrical. Jadi semua pihak tu pun berniaga, mereka pun cari rezeki, mereka pun nak untung sikit kan. Jadi bayangkan 140 pihak lagi yang buat kerja, mereka pun perlu dapatkan keuntungan sedikit. Pemaju cuma sebagai organizer saja, kan. Jadi itulah balik pada konsep, kalau maknanya nakkan murah, maknanya beli tanah, kita bina sendiri. Betul. Jadi 140 pihak yang sub tu, kita jadi 140 tu. Kita yang uruskan. Jadi itu yang kemahiran tu yang pada saya perlu ada. Macam saya sendiri lah. Saya boleh dapat buat rumah saya dengan jimat lah, sebab saya buat sendiri lah. Saya beli kayu, saya tukang kan. Tapi Tuan Haji Sahal memang pakar dalam bidang tersebut je, jadi tak ada masalah untuk melakukannya. Jadi maknanya dalam konteks ni memang pada saya reasonable. Sebab harga diletakkan selepas dikira kos dengan sejumlah margin keuntungan. Macam pemaju ni, dia nak ambil untung 15% hingga 20% untuk buat kerja 4 tahun. Jadi 4 tahun 20% untung, average tahun 5%. Bukan bisnes yang pelaburan yang bagus. Maknanya 5%, macam simpan duit tabung haji saja, ataupun simpan dalam fixed deposit kan. Tapi oleh kerana pemaju seperti kami yang terlibat ni, pemaju berbetul, sebab kita merasakan tanggungjawab fardu kifayah kan. Kalau kita tak buat kan, macam kita boleh buat projek perumahan di kawasan Tanah Reserve Melayu. Betul. Sebab kita majukan majukan. Kita boleh bangunkan kampung. Jadi kalau tak ada lagi pemaju yang Bumi Putera, jadi maknanya dari segi maslahah itu kita orang Islam sudah ketinggalan. Jadi maknanya akan datang sepatutnya ada pandangan yang lebih besar lagi, lebih luas daripada apa yang telah nyatakan tu ya. Jadi maknanya harga rumah yang disebutkan oleh Encik Nasaruddin tadi, yang agak melampau sekarang ni pada saya ialah harga selepas dibeli oleh pembeli pertama. Kita istilah property kita sebut subsale. Yang itu yang kadang-kadang melampau. Macam kami pemaju, kita jual harga rumah 400,000. Kita ambil untung katakan 50,000 untuk tempoh 4 tahun projek tu. Kemudian beli 400, dia simpan setahun, dia jual 500. Jadi dia dah untung 100,000. Pemaju untung 50,000, buat kerja 4 tahun. Pembeli ataupun subseller ni, ataupun dia sebagai spekulator istilah ni, yang membeli rumah untuk tujuan pelaburan, dia lebih untung daripada pemaju kan.
Pemaju dengan struggle-nya lah, cari tanahnya, pergi pejabat kerajaan nak dapat kelulusan apa semua, dengan segala cabaran, cuma untung RM50,000. Pembeli rumah untung RM100,000. Mungkin ada yang lebih daripada itu. Betul. Ada projek-projek yang pembeli rumah boleh dapat untung RM150,000-200,000 dengan rumah yang harga RM400,000. Jadi itu yang pada saya, mungkin masyarakat kurang menyedari yang sebenarnya kenaikan harga yang melampau ni apabila berlakunya aktiviti spekulate ni. Maknanya subsale yang rumah yang kedua kan. Itu kena tambah ilmu lah ya Tuan Haji untuk. Jadi maknanya dalam konteks hari ini yang paling penting ialah orang kata pendapatan tu perlu ditambah sebenarnya. Kalau jadi majikan tu kena fikirkan macam mana nak tambah pendapatan untuk orang mampu, untuk orang mampu kan, supaya sebenarnya bukan kemampuan rumah saja, kemampuan yang lain juga sebenarnya masyarakat kita dah hidup di bawah kemampuan, dah mula tergendala sebenarnya dengan cara hidup yang sekarang ni terlalu mungkin kebendaan kan, material. Betul. Dan nanti ni kita nak ambil satu lagi pemanggil. Saya rasa ni pemanggil terakhir juga untuk kita sebelum kita kongsikan kesimpulan sedikit daripada Tuan Haji. Pemanggil di talian waktu ini. Assalamualaikum, siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Nurudin daripada Melaka. Ya, Cik Nurudin, silakan. Boleh cakap Tuan Haji, silakan terus. Yang memang menarik. Memang khususnya kepada orang Islam yang menghadapi masalah pembelian rumah yang kos yang meningkat sekarang. Saya setuju dengan pendapat Tuan Haji yang salah satu puncanya adalah raw material cost yang meningkat. Tapi pendapat saya Tuan Haji, kadang-kadang raw material cost, kebanyakan raw material yang dipakai di rumah sekarang adalah datang daripada China. Kalau satu konsortium atau persatuan boleh mendapat persetujuan kerajaan, kalau Bumi Putra atau orang Islam mengendalikan pembelian raw material, dan ini akan memudahkan, because trading adalah satu perkara yang margin yang tinggi untuk setiap produk. Dan harga tanah adalah satu benda secondary issue yang fluctuation yang tidak dapat dikawal. Kalau tanah dimiliki oleh Bumi Putra pun dah harganya tinggi, itu satu yang susah dikawal. Ada pihak kerajaan kalau seriusnya tengok raw material cost, mengendalikan, bukan satu golongan yang mengendalikan pembelian raw material, ini akan tidak mensihatkan kos di perumahan di sini. Itu pendapat saya, Tuan Haji. Terima kasih atas pendapatnya. Assalamualaikum. Itu pendapat daripada rakan pendengar kita di talian. Dan mungkin juga kalau kita nak bincangkan, nak tahu juga macam mana penyelesaian nak dapat membolehkannya rakyat memiliki rumah yang mampu beli tadi, dan jadikan salah satunya iaitu majikan tambahlah gaji maknanya bolehlah mampu beli, insya-Allah membantu sedikit. Tapi disebabkan masa juga agak terbatas untuk kita, mungkin kita akan sambung lagi minggu hadapan untuk kita tahu apa faktor-faktor ataupun apa cara-cara yang membantu rakyat memiliki rumah yang mampu beli di minggu minggu hadapan mungkin, insya-Allah. Haji, sedikitlah kesimpulan untuk hari ini. Memang saya rasa topik ni memang topik yang sangat hangat sekarang ni, isu perumahan. Dan isu perumahan juga memberi kesan kepada isu ekonomi negara. Betul. Dan juga isu politik juga hari-hari ini. Kalau kita lihat maknanya bandar-bandar sekarang ni dikuasai oleh masyarakat bukan Islam. Dan kesan daripada itu ialah apabila bandar dimonopoli atau dikuasai oleh masyarakat ataupun oleh orang bukan Islam, maknanya aktiviti perniagaan juga akan dikuasai oleh bukan Muslim. Ini satu kerugian yang pada saya yang perlu diberikan perhatian. Dan dalam konteks hari ini maknanya perlu langkah-langkah ataupun jalan yang kita perlu cari. Dan mungkin dalam minggu hadapan saya akan ceritakan satu kajian yang kita telah buat bersama dengan Universiti Kebangsaan Malaysia, ialah untuk membantu menyelesaikan masalah perumahan golongan kita panggil eksekutif, graduan muda. Kalau kita tengok hari ini masalah rumah rumah murah ataupun rumah kos rendah, dia boleh menyelesaikan masalah orang yang berpendapatan rendah. Orang termasuk kita kata golongan miskin yang berpendapatan rendah. Tetapi orang yang pendapatan sederhana, eksekutif, graduan muda yang baru keluar universiti, nak beli rumah teres harganya 450 ke 5,000 di Kuala Lumpur. Mereka nak beli rumah murah, mereka tak layak. Dan ada sekatan.
dia dikawal oleh kajian negeri. Jadi seolah-olah golongan ni besar. Betul. Ini umur yang antara 25 hingga 40 tadi, ataupun 20 hingga 35. Golongan ni besar, tapi tak ada rumah yang mereka boleh beli. Rumah murah mereka tak layak. Dan mereka pun tak mau duduk rumah murah. Yati pun tak suka duduk rumah murah, sekali duduk dengan Bangla, dengan Pakistan. Bukanlah tak bagus, tapi maknanya kondusifnya kurang. Maknanya tak sesuai untuk perkembangan pembesaran. Sebab mereka ada kemampuan lebih daripada golongan yang miskin. Jadi maknanya rumah seolah-olah macam mereka tidak ada rumah yang sesuai untuk mereka. Berada di tengah-tengah. Jadi cari-cari tak ada. Nak beli rumah harga RM200,000. Tak ada rumah yang RM200,000. Jadi ini yang kita buat kajian dengan UKM. InsyaAllah nanti kalau sesuai, saya akan panggil ketua penyelidik, iaitu Profesor Datuk Engineer Hassan Basri, ketua penyelidik kami. Jadi kami buat kajian macam mana nak menyelesaikan masalah golongan graduan muda ni, pasangan muda, belia kan, ataupun eksekutif muda. Jadi apa yang kami cadangkan ialah kita membangunkan perumahan dalam bentuk landed. Sebab ini cita rasa yang semua orang nak rumah landed, rumah ada tanah kan. Betul. Tapi kita akan bangunkan di kawasan pinggir bandar. Kalau buat di bandar di Kuala Lumpur tak boleh sebab tanah terlalu mahal. Jadi apa yang kami buat ialah kita bangunkan di pinggir bandar, tetapi rumah tu kita panggil rumah berkembang. Dia extendable. Maknanya rumah buat berkembang. Rumah berkembang ataupun grow home. Selalu dengar rumah berkembang aja. Di rumah berkembang. Jadi maknanya kita bina kecil dulu. Mungkin orang yang baru kahwin dia tak perlu banyak bilik. Betul. Anak pun tak ada lagi. Jadi mungkin mula dengan satu bilik saja. Satu bilik, kemudian design itu dah boleh naik ataupun boleh extend. Sama ada extend ke tepi ataupun extend ke atas. Jadi maknanya akan dikembangkan sendiri oleh pemilik rumah tersebut. Maknanya foundation itu untuk boleh naik 2 tingkat. Betul. Sebab yang penting objektif dia ialah jual murah dulu peringkat awal. Ialah orang baru memiliki dahulu. Orang baru mula kerja. Betul. Jadi dia nakkan rumah tapi dia nak harga yang kita cuba cari, kita cuba fikirkan harga antara 200 hingga 250,000 dan landed, dan dia boleh naik sampai 2 atau 3 tingkat kemudian. Jadi maknanya tak payah cari rumah lain bila kalau beli rumah apartmen contohnya dalam bandar, anak dah 3-4 dah kelang kabut. Lepas tu nak beli loan yang kedua dah tak boleh, tak layak, dah kena ada yang kena sitos, sikris semua kan. Jadi yalah, tak, rancangan tu tak bagus kan. Jadi yang ini kita rancangkan supaya extendable, rumah tu boleh diami sampai tua. Sampai anak cucu boleh. Idea yang sangat bernas dan sangat baik untuk diaplikasikan. InsyaAllah mudah-mudahan ini dapat dijalankan dengan sebaik mungkin untuk generasi akan datang sebenarnya. Yang sekarang ni pun dalam usia yang tadi Tuan Haji nyatakan tu dah ramai, dan mereka satu perkara yang baik untuk mereka sebenarnya. Bila dengar ni ramai senyum sebenarnya Tuan Haji. Saya cakap terima kasih banyak-banyak Tuan Haji untuk perkongsian pada minggu ini. InsyaAllah minggu hadapan kita akan sambung lagi topik ini bersama dengan Tuan Haji. Sampai kita bertemu lagi dalam masa Tuan Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum.